Awang Abdul Wafi Zuhairi bin Haji Rusdi. Saya kawinkan Awang dan saya nikahkan Awang dengan Dayang Nur Azimah binti Zuhairi yang walinya, iaitu bapa kandungnya, telah berwakil kepada saya dengan mas kawinnya sebanyak RM300 tunai. Saya terima nikahnya Dayang Nur Azimah binti Zuhairi dengan mas kawinnya sebanyak RM300. Ikatan suci dibina melalui ikatan perkahwinan yang sah dari segi syariah dan undang-undang. Ikatan suci yang dilafazkan dengan lafaz "Aku terima nikahnya" memperkukuhkan lagi ikatan yang sah sebagai retorik "Kau adalah milikku". Apabila kita menyentuh dengan perkataan perkahwinan, maka ada baiknya kita membuat satu surutan, iaitu apa yang dimaksudkan dengan perkahwinan dari segi bahasa. Perkahwinan dalam bahasa Arabnya juga disebut sebagai pernikahan. Dari segi bahasa, ia bermaksud berkumpul dan bercampur. Adapun maksud perkahwinan dari segi istilah syar'i ialah satu akad yang menghalalkan di antara laki-laki dengan perempuan hidup bersama dan menetapkan tiap-tiap pihak daripada mereka hak-hak dan tanggungjawab. Dalam erti kata yang lain, yang dimaksudkan dengan perkahwinan itu ialah satu akad yang menghalalkan persetubuhan dengan sebab perkataan yang mengandungi lafaz nikah, perkahwinan dan sebagainya. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menyebut mengenai pensyariatan perkahwinan ini, sama ada ia dianjurkan secara langsung dan tidak langsung kepada manusia sesuai dengan fitrah Allah menjadikan manusia itu sendiri. Di antara faedah dan hikmah daripada perkahwinan ini antaranya, pertama, supaya manusia itu hidup berpasangan menjadi suami isteri yang sah bagi mengatur dan membangunkan rumah tangga dengan janji-janji setia, iaitu akad nikah sehidup semati. Yang kedua hikmahnya ialah supaya perhubungan laki-laki dan wanita akan lebih bermakna lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ikatan dan pertalian yang kukuh di mana tidak mudah putus dan diputuskan. Dan hikmah seterusnya ialah melalui perkahwinan ia dapat membangun masyarakat dari asas-asas rumah tangga yang damai dan berdisiplin. Hikmah seterusnya ialah supaya umat manusia berkembang biak bagi meramaikan dan memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala yang luas ini. Yang kelima, melalui perkahwinan antara hikmahnya ialah supaya dapat melahirkan keturunan bangsa manusia yang diakui sah serta kekal pula dalam masyarakat dan negara. Manakala hikmah seterusnya ialah supaya dapat menumpukan perasaan mahabbah, kasih sayang, tanggungjawab seseorang suami kepada isteri, seorang bapa kepada anaknya, seorang datuk kepada cucunya dan seterusnya daripada sebuah masyarakat kepada negara. Dan hikmah seterusnya ialah perkahwinan itu dapat membuka pintu rezeki serta memberi nikmat kehidupan. Dan perkahwinan itu antara lainnya ialah dapat memelihara agama, kesopanan, kehormatan dan kesehatan. Dan akhir sekali antara hikmahnya ialah dengan perkahwinan dapat menyempurnakan naluri manusia bagi mendapatkan kepuasan nafsu dan keinginan syahwat serta menjauhkan diri daripada gangguan, godaan maksiat dan kezaliman yang amat dilarang oleh agama. Pendek kata, penonton yang dirahmati Allah, perkahwinan adalah peraturan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan untuk kebaikan seluruh masyarakat manusia bagi mencapai kebahagiaan umat yang baik dan sempurna. Jika keadaan rumah tangga itu kucar-kacir dan tidak kukuh, maka keadaan umat juga turut lemah dan sengsara akhirnya. Perkahwinan merupakan asas institusi keluarga yang dibina atas ikatan suci, iaitu pernikahan antara lelaki dan perempuan. Kasih sayang dan keikhlasan dalam perkahwinan dalam membina keluarga mengikut landasan agama Islam akan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya. Di dalam perkahwinan ditentukan kewajipan-kewajipan dan peraturan-peraturan yang akan membawa kebahagiaan kepada pasangan yang mematuhinya. Peraturan yang ditetapkan itu menentukan pembentukan keluarga dalam satu institusi masyarakat yang dinamakan rumah tangga. Rumah tangga adalah tahap pertama pembentukan masyarakat.
Sebagaimana masyarakat yang besar memerlukan penyusunan yang rapi, begitulah juga masyarakat rumah tangga memerlukan penyusunan yang rapi juga. Penonton yang dirahmati Allah, pembentukan rumah tangga secara bersekedudukan, bebas tanpa perkahwinan dan perlindungan undang-undang melambangkan suatu pembentukan rumah tangga yang tidak tersusun. Ia akan berkembang menjadi belukar dan hutan belantara yang hidup di dalamnya binatang-binatang buas. Hak-hak suami isteri tidak dapat dibela dan diberi keadilan di dalam kehidupan seumpama ini. Sebaliknya, rumah tangga yang dibentuk menerusi perkahwinan yang tertakluk kepada peraturan-peraturan tertentu yang lengkap dan sempurna akan menjadi seperti pohon-pohon yang ditanam secara tersusun. Jika pohon-pohon itu terus dipelihara, ia kekal menjadi taman indah yang menyegarkan kehidupan. Demikianlah halnya sebuah rumah tangga yang diikat dengan perkahwinan akan menjadi tempat yang paling indah dalam kehidupan. Dan kebisingan anak-anak menjadi seperti siulan burung-burung di taman yang indah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah bila dia menciptakan untukmu isteri-isteri daripada jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir. Maksud tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21. Sebuah keluarga itu terbentuk. Sebenarnya Islam telah menetapkan terlebih dahulu pertimbangan dalam mencari pasangan dengan tujuan untuk menjamin kesejahteraan hidup berumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kecantikan dan kekayaan menjadi ukuran penting di dalam memilih isteri. Tetapi hendaklah memilih yang berpegang kepada agama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, janganlah mengawini wanita kerana kecantikan. Mungkin kecantikan itu memburukkan hidup. Jangan mengawini wanita kerana harta. Mungkin harta itu menyebabkan kezaliman mereka. Tetapi kawinilah mereka atas dasar agama. Seorang sahaya yang hitam, berbibir tebal yang beragama adalah lebih baik. Begitu juga bagi seorang wanita. Jangan ia menjadikan pangkat dan harta sebagai pertimbangan asasi di dalam memilih suami. Kerana pangkat dan harta tanpa akhlak dan agama menjadi punca fitnah yang akan merosakkan kehidupan rumah tangga. Masyarakat Islam hendaklah menyedari bahawa institusi keluarga dan syariat perkahwinan wajib dipertahankan kerana punca terbesar keruntuhan sesuatu masyarakat berpunca daripada kehancuran institusi keluarga dan sikap terhadap perkahwinan. Wallahu a'lam. Setiap perkahwinan yang dilangsungkan dimeriahkan oleh keluarga, saudara mara dan rakan-rakan. Perkahwinan diraikan dengan majlis-majlis yang tertentu seperti majlis berbedak, bersanding dan sebagainya. Majlis yang disebut Walimatul Urus ini diwarnai dengan adat perkahwinan mengikut etnik masyarakat. Masyarakat Melayu Brunei masih mengamalkan adat istiadat perkahwinan yang diwarisi turun-temurun. Adat ini memang unik, disanjung tinggi dan menjadi kebanggaan masyarakat setiap etnik. Walaupun zaman mengalami perubahan teknologi maklumat dan semakin moden, tetapi artefak yang digunakan dalam adat istiadat perkahwinan masyarakat Melayu begitu unik dan masih diamalkan. Adat masih dijunjung tinggi, tidak pernah dipinggirkan. Namun begitu, perubahan dalam meraikan majlis perkahwinan pada zaman moden ini lebih kepada perspektif busana pengantin, pelamin, cenderahati dan sebagainya mengikut cita rasa semasa. Khidmat pakej perkahwinan menawarkan konsultansi yang relevan dengan cita rasa pasangan pengantin. Lazimnya pengantin memilih konsep moden, temporary dan elegan di samping adat perkahwinan Melayu yang masih dipraktikkan. Cerita perkahwinan menjadi kenangan terindah bagi mempelai dan keluarga. Listaan indah sentiasa diingati, dikenang dan menjadi momen yang tidak akan dilupakan. Inilah saat-saat indah pengantin
senyum dan ceria dalam melayari bahtera kehidupan baru. Ikatan suci itu milik mereka.